Assalamualaikum warahmatullahi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا الحبيب وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Tamu sekali tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, marilah sama-sama kita melahirkan setinggi-tinggi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan merupakan orang yang bertuah, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut di dalam Al-Quran, di dalam suratul Hajj, wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Siapa-siapa yang membesarkan, mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, lambang-lambang kebesaran Allah, syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya itulah sebagai bukti pantulan ketakwaan yang ada di dalam hati dia. Sebesar-besar syiar Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebesar-besar kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala turunkan di atas muka bumi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini tuan-tuan hadir kita sebagai salah satu bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tidak sempurna cinta kita kepada Allah, melainkan terlebih dahulu kita kena cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Sekiranya kamu menghendaki cinta kasih Allah Subhanahu wa taala, maka tak sempurna melainkan yuhibbukumullah. Kamu kena cinta, ikut Nabi, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut dalam surah Hud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Wahai Muhammad, setiap apa yang kami kisahkan di dalam Al-Quran berkenaan dengan kisah-kisah para nabi dan para rasul, ma nuthabbitu bihi fuadak, iaitulah tujuannya untuk menetapkan hati kamu. Apakah hati Nabi Muhammad lemah? Apakah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhaif? Jawabnya tidak, tuan-tuan. Tetapi sebagai salah satu daripada apa yang Allah Ta'ala tunjuk kepada Nabi Muhammad untuk dijadikan sebagai teladan kepada umat Nabi Muhammad. Tuan-tuan cuba bayangkan, kalaulah kisah-kisah Nabi yang lain, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa yang dikisahkan di dalam Al-Quran, tujuan apa Allah Ta'ala sebut kepada Nabi Muhammad? Tujuan dia untuk manusabbitu bihi fu'ada, bermakna dengan kita menyebut sirah-sirah Nabi, dengan kita mengingati, memperingati nabi-nabi, menyebut berkenaan dengan perjalanan hidup nabi-nabi, maka ada kesan positif di dalam hati manusia. Maka mudah-mudahan malam ini merupakan satu kesan yang positif di dalam hati kita, iaitulah untuk cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah nabi-nabi yang lain pun Allah Taala beri manfaat, iaitu kesan yang positif di dalam hati manusia, apatah lagi kalau kita memperingati Nabi kita Nabi Muhammad, yang selayaknya kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita lah orang yang paling layak untuk kita menyebut nama Nabi kita. Allah sebut di dalam Al-Quran, di dalam suratul Insyirah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa rafa'na laka zikra. Wahai Muhammad, kami angkat sebutan nama kamu, wahai Muhammad. Tuan-tuan, kalau tak ada orang selawat kepada Nabi, kurangkah martabat Nabi? Tak kurang, tuan-tuan. Sebab apa? Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah wa malaikatahu, dan para malaikat, yusalluna ala nabi, berselawat kepada Nabi. Kalau Allah berselawat kepada Nabi, kalau malaikat berselawat kepada Nabi, apakah tak sempurna lagi, tuan-tuan? Sempurna. Tapi Allah perintah yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kalau kamu betul-betul beriman kepada Allah, kamu beriman kepada Nabi Muhammad,
sallu alaihi wa sallimu taslima. Sebab tu tuan-tuan Nabi sebut dalam hadis, man ahabba syai'an aksara min zikri. Siapa-siapa yang dia mencintai sesuatu perkara, maka dia akan sebut perkara tu banyak. Dia akan banyak sebut perkara tu. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan orang gila duit, dia akan sebut duit. Duit, di mana kau duit? Dia tanya pula tang mana duit. Tu orang gila duit. Kalau orang gila perempuan, cinta untuk Nabila. Dia nak. Lagu baru saya tak ingat. Kita ubah. Cinta untuk nabiku, ku cinta kepadamu. Salah tuan-tuan? Tak salah. Tapi bila cinta untuk Nabila, bermakna kita telah melahirkan cinta kita kepada manusia. Apakah salah kita cinta kepada manusia? Jawabnya tidak salah. Tetapi seperti yang disebut oleh Ustaz Irwan tadi, bagaimana kita nak membeza cinta kita kepada isteri kita, cinta kita kepada awek kita, bini kita, awek kita lah. Cinta kita kepada adik kita, anak kita dan sebagainya. Jadi maknanya kita kena banyak menyebut Nabi Muhammad. Cuma malam ni tuan-tuan perbezaan. Kita menyebut Nabi Muhammad dalam bentuk qasidah. Sebab orang kita ni tuan-tuan bila nak selawat 100 kali dia pengsan lah. Dia tak? Tapi dengan bentuk qasidah dia boleh melahirkan rasa seronok kita. Sebab itulah Nabi SAW bila sampai di Mekah, maka para sahabat kaum Ansar, dia sambut Nabi dengan kaum Muhajirin yang datang daripada Mekah mai ke Madinah dengan paluan kompang. Tala'al badru alaina, matuk kompang. Cuma bezanya dia bukanlah kompang sama macam kita dah moden. Ada alat-alat muzik yang dibolehkan, ada alat-alat muzik yang tak dibolehkan. Kadang-kadang tuan-tuan di Pulau Pinang dia bertikai, ni apa ni duk bergendang-gendang ni apa semua? Ingat Hindu kan? Ni nak. Oh, yang orang main gendang, yang orang main gitar, yang orang main drum, hampa tak kacau, tak ada masalah. Orang duk melalak atas stage, hampa tak ada masalah. Hampa tak kata apa. Tapi kita ni tuan-tuan nak melahirkan rasa cinta kepada Nabi, semua salah. Inilah tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dalam hati dia tidak ada pantulan taqwal qulub. Kalau orang yang ada di dalam hati dia cahaya, maka sudah pastilah dia akan rasa khusyuk bila menyebut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah tuan-tuan, Nabi Muhammad nabi yang istimewa. Belum pernah berlaku dalam sejarah nabi-nabi yang mana nama nabi ini, Nabi Muhammad, disuruh umat dia menyebut. Umat dia kena sebut. Bahkan bukan hanya sekadar menjadi amalan kita semayang, kita puasa, kita berzakat, haji dan sebagainya, tetapi dengan kita sebut saja nama Nabi Muhammad, kita dah dapat pahala. Kita dah dapat pahala. Man shalla alayya wahidatan, siapa-siapa yang selawat kepada aku, sallallahu, Allah akan balas selawat kepada dia. Hari ini tuan-tuan, Allah Maha mendengar, dia balas selawat tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan jangan diam. Bila selawat tuan-tuan pederas suara. Ni kadang-kadang pergi kedai kopi, mama dia tarik satu, dia tarik una, dia nak roti canai tsunami satu. Kalau bilang roti canai tsunami, dia pergi kedai makan, dia boleh pederas suara. Tapi bila kita ajak nak sebut Nabi Muhammad, la leceh ni, mau hantar kalau duk Pulau Pinang, mau hantar pergi Chulai Street. Tahu Chulai Street, tempat sotong duk menyotong di situ. Tahu sotong? Orang Pulau Pinang panggil sotong lah, bukan sotong kurita tu pondan. Dia panggil sotong. Dia tak? Tunjuklah, tunjuk kecintaan kita betul-betul kepada Nabi kita Muhammad. Sebab Nabi kata apa? Man aktsara dzikri, siapa-siapa yang banyak menyebut aku, wajabat lahu syafaati, wajib bagi dia syafaat aku. Tuan-tuan nak masuk syurga, berapa banyak semayang tuan-tuan buat? Berapa banyak sunat kita buat tuan-tuan? Berapa banyak kita buat amalan? Kita tidak akan boleh masuk syurga Allah dengan amalan kita, melainkan kita mengharapkan syafaat daripada Nabi SAW. Jadi kalau tuan-tuan nak syafaat Nabi, Nabi kata siapa-siapa yang banyak menyebut aku, wajabat lahu syafaati, wajib bagi dia syafaat aku. Awak kita tak mau syafaat Nabi.
Jadi kita selawat kepada Nabi. Tujuannya apa? Untuk kita mendapat syafaat yang kubra, yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat esok. Kalaupun kita tak dapat syafaat yang kubra tuan-tuan, sekurang-kurangnya kita boleh tumpang rahmat Nabi, iaitu syafaat sughra daripada ulama-ulama, daripada syuhada, daripada orang yang mati syahid. Ini pun salah satu daripada perkara yang betul yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita. Jadi sebab itulah tuan-tuan, Allah sebut dalam Al-Quran dalam suratul A'raf, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nur alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Tuan-tuan nak jadi orang yang berjaya? Al-muflihun, berjaya di dunia dan berjaya di akhirat. Ada syarat. Mana? Falladzina amanu bihi, orang yang beriman dengan aku, dengan Nabi Muhammad, wa 'azzaruhu, dan memuliakan Nabi. Hari ini tuan-tuan kita buat apa? Memuliakan Nabi Muhammad. Sambut birthday Nabi Muhammad. Tidak. Dia kata apa sambut birthday Nabi Muhammad ni, apa-apa cerita? Kalau tak boleh sambut birthday Nabi Muhammad, birthday manusia lain tak boleh sambut. Kita nak sambut birthday ayah kita. Hari agung, hari kelahiran agung. Kita cuti umum. Pasal apa? Sambut kelahiran agung. Kalau kelahiran agung siapa? Yalah, agung mulia di dunia. Allah bagi pangkat dia di dunia. Tuan-tuan, tapi itu kemuliaan yang Allah bagi di dunia. Nabi Muhammad mulia di dunia dan di akhirat. Jadi makna dia kita menyebut Nabi Muhammad itu sebagai salah satu daripada kita memuliakan Nabi. Sebab tu ulama kata kita boleh menyambut Maulidin Nabi selama tidak ada 3 perkara. Yang pertama, tidak ada unsur maksiat. Hari ini ada maksiat? Ada? Kok kejik-kejik mata apa lebih kurang? Ada? Tidak. Yang kedua, tidak ada unsur judi. Mana? Sambut Nabi Muhammad, duk buat pertandingan apa, ada pertaruhan apakah, jadi judi. Yang kedua haram. Yang ketiga, jangan ada unsur tasyabuh. Tasyabuh ni makna apa? Menyerupai kaum lain. Kita sambut Nabi Muhammad hari ini, kita buat kek 7 tingkat, sama tinggi dengan kaum tahu, contoh. Tak? Lepas tu pakai doa ramai-ramai berdiri. Tak? Happy birthday to Muhammad. Tok Imam tiup lilin dulu. Tok Siap ikut belakang. Tak? Kalau macam tu baru kita katakan ada unsur tasyabuh. Awak ustaz tak boleh buat kek ke? Boleh. Tapi jangan letak lilin tiup. Itu tasyabuh dengan Nasrani. Kalau tuan-tuan nak buat kek 18 tingkat pun tak ada masalah. Cuma jangan letak lilin tiup. Yang tu tak boleh. Tak? Jangan letak lilin tiup. Jadi kalau nak buat 18 tingkat, kata ustaz saya nak buat 18 tingkat kek, tak ada masalah. Panggil kita ramai-ramai, insya-Allah kita boleh tolong berhabis, tak ada masalah. Tak? Tapi jangan ada unsur tasyabuh. Macam orang tanya saya, ustaz, bolehkah bersanding? Saya kata boleh, tak ada masalah. Boleh ustaz bersanding? Ramai ustaz kata tak boleh. Saya kata boleh, tak ada masalah. Nak bersanding-bersanding, hampa nak buat pelamin, buat pelamin. Hias cantik-cantik, tak ada masalah. Tetapi dengan syarat bersanding itu boleh. Tetapi pihak lelaki bersanding di luar rumah bersama dengan pak mentua dan kawan-kawan adik-beradik. Pengantin perempuan bersanding dalam rumah bersama dengan mak mentua dan adik-beradik perempuan, itu tidak menjadi kesalahan. Nak pakai kerih 18 kok sekalipun tak jadi masalah. Tak? Jadi ini tuan-tuan yang kita perlu ubah perspektif dalam masyarakat kita. Sebab tu yang terakhir, saya nak bawa tuan-tuan renung satu riwayat yang mana datang kepada Nabi SAW. Seorang laki-laki, dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, mata aku mu'minan haqqa, bagaimana aku nak jadi orang yang beriman? Macam mana aku nak jadi orang beriman? Ini persoalan yang semua ada pada diri kita masing-masing. Semua orang mengaku dia beriman, tapi apakah bukti dia beriman? Ni dia pergi tanya Nabi, ya Rasulullah, macam mana aku nak beriman? Macam mana nama aku orang beriman? Nabi kata apa? Idza ahbabtallah, apabila kamu mencintai Allah. Dia tanya pula Nabi, wa mata uhibbullah, macam mana cara pula aku nak mencintai Allah? Bila aku cinta Allah, nama aku orang beriman. Nabi kata, idza ahbabta rasulahu, bila kamu mencintai rasulnya. Dia tanya pula, wa mata uhibbu rasulahu, macam mana pula cara aku nak mencintai rasul?
Aku nak cinta kamu ni macam mana? Nabi kata, idza taba'ta sunnati, apabila kamu mengikut sunnah aku. Hari ini tuan-tuan, berapa ramai orang dia mengaku mengikut sunnah Nabi SAW, tetapi dia tidak pernah mengamalkan sunnah Nabi dalam kehidupannya. Hari ini makan dengan tangan, orang tahu sunnah Nabi, tapi orang tak mau makan dengan tangan. Kalau orang pergi hotel 5 bintang, dia makan dengan tangan, dia kata kolot, orang kata orang kampung, orang ulu. Dia makan dengan sudu. Dia tak? Makan dengan sudu, ni standard punya orang. Padahal tangan kita ni sunnah yang Nabi ajak kepada kita. Berapa ramai orang tidur cara Nabi? Berapa ramai orang bersugi cara Nabi? Tuan-tuan tahu tak, bersugi cara Nabi ada berapa jenis? Berapa cara? Ramai orang tak tahu. Dia kata, saya ustaz, ambil tu beri gigi, bubuh ubat gigi, pakai tibai ya. Dia kata, kok mana pun. Ada cara macam mana kita nak bersugi. Tuan-tuan jangan remeh. Walaupun di zaman Nabi, sugi menggunakan batang pokok. Yang paling afdal adalah kayu arak. Bukan kayu arak, kayu arak. Yang kedua kayu zaitun. Tak? Kita nak pergi cari tang mana tuan-tuan? Zaitun sebelah rumah kita ada, pokok zaitun tak ada. Dia tak? Nak cari tang mana? Di zaman Nabi SAW, pernah Nabi dan para sahabat menang satu peperangan. Saya tak ingat peperangan apa. Hanya dengan semata-mata sunnah. Dengan sebab sugi ya. Sebab zaman Nabi tuan-tuan, bila nak berlaku pertempuran, maka mereka pergi di padang, berlawan di padang. Lepas tu bila dah standby esok nak perang, rupanya dia hantar pengintip. Dia ada pengintip perisik dia. SB lah kita kata, hantar pergi. Hampa pergi tengok Ustaz tentera Islam tu buat apa. Mereka pergi kebetulan tentera Islam nak semayang. Bila nak semayang tuan-tuan pakai duk pegang sugi ya. Tunjuk mulut. Sugi Arab ni tuan-tuan kadang-kadang sak mikrofon ni ada tak? Oh dia ambil dia bagi. Ada. Saya bisa mengaji sana, saya tahu. Ni tunjuk. Ni perisik ni dia tengok, dia balik. Dia balik di kemah. Apa? Dia pergi jumpa ketua dia. Dia kata kita balik lah, tak usah perang dengan orang Islam. Dia kata pasal apa? Ketua dia tanya, pasal apa tak mau perang? Dia kata, aku tengok tentera Islam duk belajar gerit kayu. Kalau setakat isi kita lembek-lembek ni nanti dia gerit habis. Dia tak? Kalau kayu dia boleh bilang kerit, ni isi kita lembek-lembek balik ada tak kalah. Surrender. Sebab apa? Sunnah Nabi. Sebab tu tuan-tuan, hari ni jangan malu mengamalkan sunnah Nabi. Pakai jubah. Sunnah Nabi. Tak boleh pakai pergi kerja, mainlah semayang pakai jubah. Dia tak? Sagi bos, bos pakai jubah. Dia tak? Hari Selasa pakai jubah. Dia kata bos kita kena sampuk teh pusa mengapa? Leceh pula. Dia tak? Kalau tak boleh pergi pejabat, main. Ni surau tempat nak mengamalkan sunnah, pakai serban. Tapi tentu orang Melayu ni kita cukup tension. Pasal apa? Bila dia tengok orang buat baik, dia tak sokong. Ni perangai orang Melayu. Dia tengok kawan tu malam ni dengar ceramah, 2-3 hari member pergi umrah, pesan hang beli serban mai kat aku satu. Ustaz abang malam tu pakai serban, mai surau bagus tak? Dia kata korang-korang dapat sunnah. Dia kata okey lah. Dia pun kirim serban balik, mai serban dia pakai. Hari pertama pakai tuan-tuan, member tengok, oi yang tengok tu Pak Haji. Orang kita kira Pak Haji lah. Pakai serban Pak Haji walaupun tak pergi haji lagi. Padahal pakai serban Pak Haji nama tu pun ramai. Dia tak? Bukan Haji hak mabrur ni. Dia kira apa? Dia pelekeh. Tengok baru pakai serban belagak dah dia kata. Jadi kita bagi semangat amal sunnah Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, hari ini kita belajar. Tuan-tuan nak tahu sunnah Nabi, tuan-tuan kena mai majlis ilmu. Lepas ni kena mai majlis ilmu. Sebab apa? Sebab Nabi dan para sahabat, Nabi mendidik para sahabat melalui majlis ilmu. Kalau tuan-tuan tak main majlis ilmu, makna dia tuan-tuan lebih hebat daripada para sahabat lagi. Main majlis ilmu tahulah macam mana cara makan Nabi. Sebab Nabi Muhammad ni detail sebut dalam sirah. Sehingga kan uban Nabi berapa lain pun ada catik. Nabi lain tak ada. Uban berapa lain? Nabi mati ada berapa uban? Ada yang kata 14, ada yang kata 17. Uban Nabi pun kira tuan-tuan. Allahu Akbar. Jadi belajar supaya kita amalkan sunnah dalam kehidupan kita. Yang kedua, wattaba'ta sunnatahu, kita ikut sunnah Nabi. Seperti mana yang saya sebut tadi. Kemudian Nabi kata wa ahbabta li hubbi, hampa kena cinta apa yang aku cinta. Nabi cinta apa tuan-tuan? Nabi cinta orang buat baik, Nabi kasih kat orang buat baik, Nabi kasih kat ulama, Nabi kasih majlis ilmu, Nabi kasih kepada orang-orang soleh, orang bertakwa. Kita juga kena cinta kepada Nabi apa yang Nabi cinta.
Ni dak, Nabi cinta orang beriman, kita cinta kepada orang fasik. Nabi suruh kita sanjung orang yang bertakwa, kita sanjung orang yang fasik. Salah kita tuan-tuan. Wa abghadta bi bughdi, dan kamu kena benci apa yang aku benci. Nabi benci orang buat maksiat. Nabi benci orang derhaka kepada Allah. Berapa ramai hari ini tuan-tuan orang yang mengaku dia cinta kepada Nabi tetapi dia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kat tempat saya tuan-tuan ada satu orang, nama dia Mat Selawat. Dia ni tuan-tuan, kalau kata tak buat selawat di Pulau Pinang, kalau Maulidur Rasul tak buat belarak, nanti dialah paling ingat sekali di Pulau Pinang. Dia mau selawat. Kalau kata belarak tu suara dia tak payah pakai mikrofon, suara dia paling nerah. Sallallahu, oh suara hebat. Tapi tuan-tuan, semayang tak benar. Ni cinta kat Nabi kan? Hang cinta kepada Nabi SAW, apa yang Nabi cinta, hang tak cinta. Apa yang Nabi benci, hang tak benci. Sebab itulah tuan-tuan berlaku pada zaman Nabi SAW satu sejarah. Ketika wafatnya Nabi SAW, bila mana Nabi wafat tuan-tuan, 1 tahun 3 bulan Nabi wafat. Ada riwayat kata 1 tahun 2 bulan Nabi SAW selepas Nabi SAW wafat. Seorang sahabat Nabi yang bernama Bilal. Bilal ni tuan-tuan muazzin Rasul, muazzin Nabi. Tapi bila wafatnya Nabi, dia kata dekat diri dia, selepas daripada aku wafat, maka aku tidak akan azan lagi. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia tak sanggup nak azan dah. Maka Sayyidina Bilal berpindah ke Syam. Bila Sayyidina Bilal berpindah ke Syam, 1 tahun 3 bulan ataupun 2 bulan lebih kurang, tiba-tiba Sayyidina Bilal bermimpi. Dia mimpi Nabi SAW mai kat dia. Nabi kata, ya Bilal, wahai Bilal, apakah kamu tidak ingat kepada aku? Hang tak ingat aku ke Bilal? Tak, siapa kita lah. Ayah mati lama tidak mimpi mangkit, teringat nak pergi ziarah kubur ayah kita. Sayyidina Bilal dia mimpi. Lepas tu tuan-tuan, esok tu juga dia segera siap semua barang-barang, dia bertolak ke Madinah. Bila sampai di Madinah tuan-tuan, ketika itu ramai para sahabat. Di antaranya pembesar kibar sahabah ada di situ. Dia tengok Sayyidina Bilal tuan-tuan, dia seronok, oh Bilal datang, muazzin Nabi ni mai, muazzin Nabi. Sehingga kan ketika itu para sahabat, ada riwayat kata ketika masuknya waktu semayang, dia suruh Sayyidina Bilal azan. Sebab apa? Nak dengar suara ni, orang yang azan ni ketika zaman Nabi. Sayyidina Bilal kata, aku tak boleh azan, aku tak mau. Mai lagi sahabat hak besar-besar ni mai minta, Bilal tolong azan Zat. Sayyidina Bilal kata, aku tak mau azan. Tiba-tiba tuan-tuan datang 2 orang cucu Nabi SAW, Al-Hasan wal Husain. Mai jumpa Sayyidina Bilal, dia kata, wahai Bilal, azin ya Bilal, tolong azan Zat, kami nak dengar suara. Sayyidina Bilal tuan-tuan dia tunduk. Bila dia tunduk, dia angkat kepala. Dia kata, wahai cucu Rasulullah, kalau aku tidak memenuhi keperluan kehendak kamu, maka apa? Aku tak tahu nanti apa aku akan jawab di hadapan datuk kamu di hari kiamat esok. Tuan-tuan bayangkan. Dia cukup takut. Takut apa? Takut menyakiti hati Nabi SAW walaupun Nabi duduk dalam kubur. Walaupun Nabi telah pun wafat. Tapi dia angkat kepala, dia kata, kalau aku tak memenuhi permintaan kamu, wahai cucu Rasulullah, apa aku nak jawab dengan datuk kamu esok di hari kiamat? Dia takut hati Nabi kecil tuan-tuan. Sayyidina Bilal ni azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la, sampai dekat wa asyhadu anna, Sayyidina Bilal tak boleh azan. Sehingga kan tuan-tuan, Sayyidina Bilal stop, berhenti. Sambung tak boleh, sambung tak boleh. Bila Sayyidina Bilal mula dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ketika itu terhenti seluruh raja-raja penduduk-penduduk di situ. Sehingga kan ada yang diam. Orang berniaga berhenti, orang berjalan berhenti, orang tengah bersembang berhenti. Sama-sama depa walaupun muslim ataupun kafir, depa kata, hampa dengar tak suara tu? Suara yang satu ketika dulu kita pernah dengar. Seolah-olah sahabat-sahabat tuan-tuan dia merasakan Nabi SAW telah dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mana mungkin tuan-tuan. Akhirnya tuan-tuan, berlakulah tangisan dalam sejarah disebut, berlakulah tangisan yang begitu dahsyat yang belum pernah berlaku selepas daripada kewafatan Rasulullah, melainkan ketika Sayyidina Bilal melaungkan azan. Ketika itu sahabat teringat Nabi, sehingga riuh rendah sahabat-sahabat dengan tangisan para sahabat dan tangisan penduduk-penduduk di situ. Tuan-tuan cuba bayangkan, kita cinta kepada Nabi Muhammad, kita sayang kepada Nabi Muhammad,
Apa tindakan kita untuk kita cinta kepada Nabi kita Muhammad? Apa peranan kita sebagai umat Nabi Muhammad? Itu persoalan yang tuan-tuan perlu jawab di dalam diri kita masing-masing. Kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, ingat Nabi kita telah pun wafat. Jangan mengecilkan hati Nabi kita walaupun Nabi duduk dalam kubur. Nabi tuan-tuan hakikat zahir dia mati, tapi Nabi tak mati. Nabi hidup Allah Ta'ala beri, Nabi SAW. Jadi kalau orang pergi Mekah tuan-tuan, dia dapat rasa bila ziarah makam Rasulullah SAW di Madinah, dia akan rasa kehadiran kewujudan Rasulullah, seolah-olah Nabi Muhammad tak mati. Tak percaya tuan-tuan, tanya orang pergi Mekah. Orang tanya orang pergi ziarah makam Rasulullah di Madinah, dia confirm menangis tuan-tuan. Confirm menangis. Pasal apa? Rasa ni, perasaan, feeling dia macam mana sahabat duduk dengan para sahabat. Inilah tuan-tuan. Jadi kalau kita juga macam tu tuan-tuan, maka hari ini kita lahirkanlah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Mana? Ikut apa yang Nabi SAW perintahkan kepada kita. Jangan kita kecilkan hati Nabi kita. Zaman hari ini tuan-tuan bukan setakat mengecilkan hati Nabi, bahkan telah mengoyak, merobak hati Nabi. Apa perasaan Nabi yang duduk dalam kubur bila mana umat dia melakukan maksiat? Apa perasaan Nabi dalam kubur mana ketika umat dia banyak minum arak, banyak berzina, anak zina bertaburan di merata tempat? Macam mana hati Nabi SAW yang duduk di dalam makam ini tuan-tuan, ketika mana umat-umat dia banyak melakukan kerosakan, kepasadan di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, ubahlah diri kita masing-masing tuan-tuan, sempena dengan Maulidin Nabi. Harap-harap tuan-tuan kesan ni, cahaya ni masuk dalam hati kita. Buatlah perubahan. Kalau tuan-tuan nak leka, nak lalai dengan dunia, sampai bila kita nak lalai? Tanya diri masing-masing. Sampai bila aku nak hidup dalam keadaan lalai? Sedangkan kiamat semakin hampir, sedangkan dunia semakin sampai kepada janji Allah, sedangkan umur kita dah semakin tua. Ini tuan-tuan, buat perubahan dalam hidup kita masing-masing, insya-Allah. Kita berjanji pada malam ini bahawa kita cinta kepada Nabi, maka kita ikut apa yang Nabi SAW suruh kita buat. Jadi saya rasa tuan-tuan qadar tu, insya-Allah. Saya pun taklah pandai nak cakap berbanding dengan tuan guru tuan-tuan. Saya ni pun tuan-tuan, orang kata tak tahulah ada bidang terjun dia panggil. Dia panggil saya kebetulan saya nak balik Pulau Pinang malam ni. Tapi oleh kerana dia panggil, mai hadir, tak apalah, insya-Allah. Imtithalul awamir. Ya tak? Jadi mudah-mudahan dengan hadirnya kita pada malam ni, Allah membuka ikatan di dalam hati kita, insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.